Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi hantar ke Madinah seseorang yang boleh mengajar Al-Quran, di mana Al-Quran sesatunya pada ketika itu merupakan panduan dalam kehidupan. Dengan ini maka baginda mengutus seorang yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nabi pun hantar Mus'ab bin Umair. Dan di sana dia tinggal di tempat sahabat, di rumah sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. Selama berada di sana, Mus'ab bin Umair selalu mengajak orang untuk memeluk agama Islam. Dan kepada mereka diajarkan Al-Quran. Sehingga tidak ada satu rumah di bandar Madinah yang tidak memeluk agama Islam. Termasuk juga orang yang terkemuka di negeri itu seperti Amru bin Jamuh, yang mana setelah memeluk agama Islam maka dia menghancurkan berhala sembahan. Kemudian ketika Mus'ab bin Umair kembali ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menggelarinya sebagai Al-Muqri, sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan menjaga hukum hakam tajwidnya. Itu hadis yang pertama berkenaan dengan Mus'ab bin Umair yang dihantar oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajar Al-Quran. Hadis yang hampir serupa kita bacakan sebab dicatatkan di sini daripada Imam Tabrani meriwayatkan bahawa Urwah bin Zubair pun daripada Urwah bin Zubair meriwayatkan mengenai kisah orang Ansar yang memeluk agama Islam pada musim haji. Kan masa musim haji Nabi berdakwah 12 orang ya kan, kalau kita tuan-tuan ingat janjian Aqabah yang pertama, 12 orang saja daripada Madinah datang senyap-senyap jumpa Nabi. Kebanyakannya ketua-ketua kaum pada ketika itu. Kemudian mereka ketika kembali ke kampung, mereka mulailah mengajak penduduk Madinah untuk memeluk agama Islam dengan sembunyi-sembunyi. 12 orang tu yang pada perjanjian Aqabah pertama dengan Nabi tu, pada musim haji, balik, dia orang berdakwah, ramai orang masuk Islam di Madinah selepas tu. Sehingga tidak satu rumah pun di bandar Madinah kecuali pasti ada yang memeluk agama Islam. Setelah itu kaum muslimin di Madinah mengutus utusan untuk meminta diutuskan seorang pendakwah yang akan mengajarkan mereka mengenai Islam dan Al-Quran. Jadi hadis yang hampir sama seperti mana riwayat Abu Nu'aim. Dalam kesempatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang yang bernama Mus'ab bin Umair. Di Madinah dia tinggal di tempat As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Selama berada di tempat itu, dia selalu mengajak orang untuk memeluk agama Islam, sehingga ramai penduduk bandar Madinah yang memeluk agama Islam. Dan mereka selalu bersembunyi dalam menyiarkan agama Islam. Sebelumnya ketika Mus'ab masih berada di rumah As'ad bin Zurarah, ada sebahagian daripada sukunya yang bersikap keras terhadapnya. Sehingga terpaksa Mus'ab berpindah ke rumah Sa'ad bin Mu'az. Di tempat ini, dia selalu mengajak penduduk bandar Madinah untuk memeluk agama Islam. Sehingga tidak ada satu rumah di bandar Madinah yang tidak ada orang Islam. Ramai juga daripada orang yang terkemuka yang memeluk agama Islam, termasuk Amru bin Jamuh, di mana setelah dia memeluk agama Islam, dia hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya. Orang Islam di bandar Madinah termasuk golongan yang paling mulia dan paling baik keadaannya. Setelah itu barulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pulang ke bandar Mekah. Setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Mus'ab, baginda memberi julukan sebagai seorang Al-Muqri, seorang yang pakar membaca Al-Quran. Baik tuan-tuan, kita dah baca terjemahan dua hadis. Satu daripada Abu Nu'aim, satu daripada Imam Tabrani. Dua-duanya daripada susu galur yang sama, iaitu daripada Urwah bin Zubair,
yang menceritakan kepada kita tentang perutusan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ni ke Madinah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi guru dan mengajar Al-Quran kepada orang-orang Madinah. Baik tuan-tuan, sebelum kita bahaskan hadis ni, kita tengok dulu Mus'ab bin Umair ni. Kita pun baca kitab tentang Hayatus Sahabah. Siapa dia Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan? Ini dah selalu sangat masyhur cerita Mus'ab ni. Kita dah bincang dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum tahun lepas, kan? Di mana dikisahkan Mus'ab bin Umair ni antara sahabat-sahabat muda lah, orang muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda di Mekah yang kacak, yang handsome. Dah lah handsome, kacak, kaya pula. Kaya. Orang yang kaya, kacak. Tak ada anak muda zaman tu. Nabi pernah sebut, aku tidak melihat seseorang yang dapat harta daripada keluarganya selain daripada Mus'ab bin Umair. Nabi pernah sebut dalam satu riwayat, kata Nabi, aku tak pernah lihat seorang pemuda yang hidup dalam keadaan yang mendapat harta keluarganya yang banyak daripada duit bapanya, dijaga dengan baik, makan minum yang mewah, kecuali Mus'ab bin Umair. Kemudian hadis tu tuan-tuan dalam kitab Hilyatul Awliya, kan? Sayyidina Umar sebut. Hadis tu mula dia Sayyidina Umar sebut ketika Nabi SAW melihat Mus'ab datang. Satu hari Mus'ab datang jumpa Rasulullah. Jalan, pakaian apa tuan? Pakai baju daripada kulit binatang. Baju tak ada, susah diikat kulit ni. Ikat pinggang pakai. Sehingga Nabi sebut, aku tak jumpa orang muda yang dulu kaya, handsome, kemas, minum makan yang bagus, harta keluarga dia banyak, kecuali Mus'ab bin Umair yang akhirnya meninggalkan segala-galanya kerana kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Nabi puji Mus'ab bin Umair ni di hadapan para sahabat. Jadi orang kaya. Orang-orang Madinah zaman tu, anak-anak dara di Mekah, semua nak ke Mus'ab bin Umair ni. Handsome orang ni. Sehinggalah dia mendengar tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair ni ketika sebelum Islam dia, dia dengar ada seorang nama Muhammad dan dia kenal Rasulullah ni, orang yang amanah, kan, membawa agama baru. Maka akhirnya dia teliti, dia kaji, dia tanya orang di mana Muhammad ni selalu menyampaikan pengajarannya. Akhirnya dia tahu Rasulullah ni selalu pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Maka diam-diam dia pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam, mendengar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca ayat-ayat Al-Quran. Orang masa tu orang gila bersyair. Mus'ab ni pun orang yang cerdik. Bila dia dengar ayat Al-Quran tu, dia rasa ini bukan syair, bahkan lebih indah daripada syair. Tertarik dia dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun Islam di tangan Rasulullah dalam diam-diam, tanpa diketahui oleh mak ayah. Kan? Tak tahu. Sehinggalah dia berulang alik ke rumah Arqam bin Abi Arqam tu secara sembunyi-sembunyi di awal Islamnya. Tetapi nasib tak baik, suatu hari dia telah dilihat oleh Uthman bin Talhah. Bukan Sayyidina Uthman bin Talhah nampak. Selalu ulang alik Umar Arqam tahu, ni dah budak ni dah penuh sihir Muhammad ni. Dan kerap kali Uthman bin Talhah ni nak pastikan betul ko si Mus'ab dah ikut Muhammad, dia tengok Mus'ab ni sembahyang sama macam cara pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Akhirnya bila dia yakin, dia pun pergi mengadu ke mak Mus'ab yang bernama Khunas binti Malik. Mengadu. Mak dengar goram. Tapi sayang. Baliklah Mus'ab ni ke rumah, tengok mak dah tunggu. Satu hari. Di hadapan tu ada pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Bila tengok ada pembesar, dia pun fikir, wah kita baca ayat Quran lah, dapat tarik pembesar ni kan ramai yang Islam. Tapi tak diendah.
Mak ai rasa nak menampar je. Tapi dia anak sayang, dia tak lompang kan, dia lu. Balik pengusaha-pengusaha ni, apa dibuat? Dikurungnya Mus'ab bin Umair. Dikurungnya Mus'ab bin Umair. Tak bagi keluar rumah. Tak bagi ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Tak bagi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dalam diam-diam dia kedengaran orang bercerita tentang orang muslimin akan berhijrah ke Habsyah. Dia berusaha untuk melarikan diri daripada rumah itu, daripada penjaga tak apa dikelantongi penjaga dapat dia lari. Lari dia pun pergi sampai ke Habsyah. Pergi sampai ke Habsyah. Hijrah dari ke Habsyah. Sampai akhirnya dia kembali balik ke Mekah. Beberapa tahun lepas tu mak ai tengok dia tak ada. Dongah dia balik ke Mekah. Mak ai pergi pujuk. Hantar siapa? Hantar adik dia Ar-Rum, nama dia Rum, pergi pujuk abang kau. Supaya kembali balik ke agama asal. Adik dia pergi pujuk. Lah adik dia masuk Islam sudah. Adik dia pun lupa dah Islam. Tapi senyap-senyap, mak tak tahu. Jadi selamatlah Mus'ab ni, adik pun Islam dalam diam-diam. Akhirnya dia tetapkan hati dia untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair ni. Sampailah hadis ni kan, bila orang-orang musim haji, orang Madinah datang mengikat perjanjian Aqabah pertama, 12 orang balik ke sana berdakwah, ramai orang Madinah masuk Islam secara diam-diam. Mereka hantar utusan kepada Nabi untuk minta seorang guru. Siapa yang Nabi hantar? Padahal ada lagi sahabat-sahabat kanan. Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Ni kelebihan Mus'ab bin Umair. Dia handsome, kacak lagi, muda, sesuai jadi ustaz ni, dia ngajar situ kan. Tarik orang. Akhirnya ini yang hadis ni sebut. Mus'ab bin Umair pun dihantar di sana dan dialah pendakwah yang pertama. Berdakwah di Madinah, tak ada rumah yang tak ketuk. Semua rumah diketuk. Di samping dia mengajar Al-Quran. Sampai dalam 2 hadis yang menyebutkan tak ada satu rumah pun di Madinah tu melainkan semuanya mesti ada wakil orang Islam. Dan akhirnya semua rumah di Madinah tu menganut agama Islam. Daripada 12 orang, bila datang Mus'ab ni ramai habis. Seluruh Madinah tu jadi Islam. Kerana antara dakwah Mus'ab bin Umair ini. Sampailah dia balik ke Madinah kembali. Dia kembali ke Madinah. Rasulullah pun panggil dia sebagai Al-Muqri. Jadi orang yang baca Quran yang hebat ni kita tak panggil Al-Hafiz. Orang Malaysia yang panggil Al-Hafiz. Hafiz tu orang hafal Quran. Sebenarnya gelaran untuk orang yang mahir Quran ni dipanggil Al-Muqri. Al-Hafiz ni iaitu, kalau salah Ustaz Kemar boleh betul Ustaz Kemar. Dia ngajar Quran Sunnah, saya dah lama tinggal. Al-Hafiz ni orang yang menghafaz 100,000 hadis. Tidak kurang daripada 100,000 hadis berserta dengan matan-matan dan sanad sekali. Kita panggil Al-Hafiz. Tapi mana yang menghafal hadis? Orang yang menghafal Quran, yang hebat dalam Quran, ilmu Quran, kita panggil Al-Muqri. Sebab itu Nabi panggil Mus'ab bin Umair ni sebagai Al-Muqri. Orang yang mengajar, memahamkan orang tentang Quran di Madinah. Membaca Quran, memahami maksudnya. Bila tuan, mula-mula Islam, orang ramai diperkenalkan dengan Al-Quran. Itu sebab tuan-tuan, mulia Rasulullah meletakkan kemuliaan orang mengajar Quran ni. Tapi hari ni orang mengajar Quran, orang tak pandang. Ngajar apa? Ngajar Quran ni tu budak-budak baca Iqra tadi. Dia ingat Quran tu macam surat khabar bahasa Malaysia ke kan? Orang tak pandang mengajar Quran. Padahal mengajar Quran tu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengajar kalam Tuhan. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan mengajar budak, meninggal tuan-tuan. Budak tu boleh baca Quran dengan baik. Tu kalau seorang. Dia seorang tu lah, dia buka kelas pula, dia mengajar orang lain. 30 orang. 30 orang saham tuan dapat. Itu kalau anak murid tuan seorang. Tuan-tuan bayang kalau anak murid tuan-tuan mengajar tu 40 orang. 50 orang. 60 orang. So dia mengajar balik. Berketurunan dia mengajar tu.
Sebab itu Nabi sebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang mengajar Quran dan belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Belajar dan mengajar. Sama ada kita ni orang belajar ataupun orang mengajar, dua-dua. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sebab itu yang hadis-hadis berkaitan dengan Quran, tuan-tuan tengok. Umat ayat. Kita selalu ulang kan. Dalam kitab Fadilatul Quran, Imam Nawawi menyebutkan mak ayah yang berjaya melahirkan anak yang besok dia menghafaz Al-Quran, besok di akhirat dia bangkit dari kubur, diberikan mahkota yang dau'uhu ahsan min dau'i syamsi fil hayatid dunya. Mahkota tu lebih terang lagi daripada matahari di dunia ini. Orang tengok, orang tahu, wah ini anak yang hafiz ni, anak yang hafal Quran ni. Sebab tu pakai mahkota, dia grup yang lain. Ni pula orang berdarah-darah ni, ni orang mati syahid. Orang pandang. Tuhan beri kelebihan. Termasuk juga kata Imam Nawawi, walaupun mak ayah itu tak berjaya melahirkan anak yang hafal Quran, tetapi anak yang mahir baca Quran. Besok anak-anak yang mahir baca Quran, yang boleh baca Quran dengan baik ni, besok dia akan baca Quran di akhirat. Setiap habis satu ayat anak dibaca, ibu ayah tu akan diangkat maqam dia. Walaupun anak kita tak hafiz, sekurang-kurangnya kita melahirkan anak, sebelum kita meninggal, anak kita pastikan semua boleh baca Quran, tuan. Amat kita. Anak kita semua boleh baca Quran. Jangan besok dia tak tahu baca Quran. Ditanya huruf apa? Alif, kata saya Batang Pinang. Ni apa? Jin pakai toncet. Parah sudah. Piramli dia kutuk-kutuk semua, apa dia kutuk kita semua tu. Kan? Tak boleh tahu ramai orang buta huruf, lebih-lebih buta Quran, masalah besar. Tak ada istilah dalam beg, Ustaz, saya umur dah 50. Yang mana? Tak, tuan-tuan. Selagi kita belum mati, tak kena ngaji Quran, belajar, tuan-tuan. Mulianya Mus'ab bin Umair ini, Rasulullah gelarkan dia Al-Muqri, orang pertama mengajar Quran di Madinah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Syihab, saya sempat melihat Hilyatul Awliya petang tadi. Dalam kitab tersebut Ibnu Syihab menyebutkan, wa qala Ibnu Syihab wa kana awwalu man jamma'al jumu'ata bil madinati bil muslimin qabla an yaqdamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Syihab, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu inilah orang yang pertama mengumpulkan orang untuk sembahyang Jumaat di Madinah sebelum ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pertama kumpul orang untuk sembahyang Jumaat, dia bawa orang sembahyang Jumaat. Siapa dia? Mus'ab bin Umair, seorang pendakwah dan qari, muqri yang hebat dalam bacaan Al-Quran. Kan? Dan dialah di antara sahabat-sahabat Nabi yang diceritakan tentang kezuhudan dia. Zuhud dia ni, tinggalkan harta dia. Semata-mata hendak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair ni ikut serta sama, dan dia diberi tanggungjawab memegang liwat, panji-panji. Orang dulu perang kena bawa bendera kan. Kalau selagi bendera tu elok, mana tentera tu, kumpulan tu kuat lagi, teguh lagi. Kalau bendera jatuh, orang lain kena ambil. Itu lambang kekuatan kumpulan itu. Kalau jatuh bendera habislah. Kan? Jadi Mus'ab bin Umair ni penunggang kuda, dia pegang bendera. Sehinggalah berlaku 50 orang sahabat yang turun daripada Bukit Uhud kerana nak sama-sama pungut harta, sehingga mereka merupakan pesanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada syahidnya Mus'ab bin Umair. Bila orang semua turun, orang ingat Khalid Al-Walid dah pusing lagi. Rupa-rupa masa tu Khalid belum lagi Islam. Khalid Al-Walid berpusing, berpatah, akhirnya menyerang Nabi Muhammad SAW yang ketika itu tidak dikawal. Orang semua dah sibuk pungut harta. Nabi tinggal jauh. Khalid Al-Walid datang. Bila keadaan tu dilihat oleh Mus'ab bin Umair, dia pun menjerit, bertakbir kuat supaya orang-orang berpaling kat dia. Sah orang nampak dia. Akhirnya orang Quraisy menuju ke dia sebab dia bawa bendera. Datang seorang yang bernama, satu sebut
Ibnu Qami'ah atau Ibnu Kumayyah. Datang, robeh tangan kanan ni. Dia buat tangan kanan, putus tangan kanan. Dia baca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dia baca ayat, tidak adalah Muhammad itu melainkan illa rasul, melainkan rasul yang dulu-dulu sebelumnya telah datang ramai rasul-rasul Allah. Muhammad ni pun rasul akhir zaman. Dia baca. Putus tangan kanan ni, dia baca ayat tu. Dia ambil bendera, pakai tangan kiri pula. Pegang tangan kiri. Ibnu Qami'ah tabih naik tangan kiri, putus tangan kiri. Tinggal sakit baki ni. Jatuh bendera, dikopit dengan dagu. Pegang bendera tu dengan yang ada ni, tangan sikit yang ada ni. Pegang, peluk bendera tu. Dibaca ayat kedua, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ayat yang sama dia baca. Akhirnya dia dibaling dengan tombak, patah tombak tu. Dan dia syahid, gugur syahid akhirnya. Mus'ab bin Umair. Sehinggalah bila dia gugur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah habis perang. Rasulullah pergi tengok sahabat-sahabat yang syahid. Sampai Rasulullah tengok Mus'ab ni menangis Rasulullah. Dan Rasulullah baca ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Suratul Ahzab kan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Nabi tengok Mus'ab, Nabi menangis, Nabi baca ayat. Di kalangan orang-orang yang beriman ada beberapa orang lelaki yang telah menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah maksudkan Mus'ab. Sungguh-sungguhlah dia berjuang menegakkan agama bersama dengan Nabi Muhammad, menjadi penyokong kuat kepada Rasulullah sehingga dia gugur syahid dalam perang Uhud. Maka syahidlah. Ketika itulah orang dalam Rahiqul Makhtum kita tengok kan, orang tarik burdah, tutup kepala, nampak kaki. Tarik kaki, nampak kepala. Akhirnya Rasulullah suruh tutup kepala, kaki ni tutup dengan daun-daun. Nangis Rasulullah SAW. Dulu kau Mus'ab di Mekah, kau lah orang paling handsome, paling kaya, paling kacak. Tapi hari ni macam ni kau akhir. Sehingga Nabi, hadis dhaif, Nabi sebut pada sahabat, walaupun hadis dhaif, dia bukan masalah akidah apa kan. Kita boleh beramal. Nabi sebut dalam hadis tu. Disebutnya kepada sahabat, aku bersaksi bahawasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang telah berjuang demi agama kerana Allah sampai dia gugur di akhirat besok, aku akan jadi saksi, kata Rasulullah. Dan hendaklah kamu semua, kata Rasulullah, ziarahi kubur dia ni. Kubur sahabat, ziarahlah kubur-kubur ni dan ucapkanlah salam kepada mereka semua, kerana mereka akan menjawab salam kamu. Kan Nabi sebut, hadis tu ada dhaif. Tak ada salah kita pergi kubur ucap salam, memang Nabi suruh ucap salam pun. Sebab itu bukan saja kubur sahabat, di mana-mana kubur pun kita sampai, ucapkan salam, doakan mereka. Itu kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di antara mukri, gelaran orang yang diberi gelaran mukri oleh Rasulullah, pendakwah pertama yang Nabi SAW hantar di Madinah, yang jasanya telah menyebabkan hampir keseluruhan ramai orang-orang Madinah telah Islam. Siapa dia tuan-tuan? Mus'ab bin Umair. Muda lagi kan. Sebab tuan-tuan, kita kalau tengok hadis ni, dia dihantar untuk mengajar orang. Mengajar Quran. Bimbing orang. Quran tu kan panduan dalam kehidupan. Jadi kita tuan-tuan, janganlah rasa rendah diri bila kita mengajar Quran. Mengajarlah Quran kan sampai hari hayat kita. Paling tidak pun kita mengajar Quran ke anak-anak kita, bukan ke orang ramai. Tapi alangkah baiknya dalam keadaan orang Islam akhir zaman ni ramai yang buta huruf, terbanyak-banyakkan tempat-tempat pengajian Al-Quran. Sebab hari ni kita tengok tahfiz yang banyak, kelas-kelas tahfiz ni buka dia orang kan. Nak tak nak. Dalam keadaan macam ni tuan-tuan, orang tak nak ngaji juga. Maka tak lepas dia. Tak lopeh dia. Besok di akhirat ditanya, tak dapat dia nak jawab dia. Nak kata guru tak ada, guru ramai. Tak ada tempat belajar banyak. Itu tak akan melepaskan dia daripada soalan-soalan malaikat di akhirat besok. Sebab tuan-tuan, kita kena mengaji tuan-tuan. Okey, itu tentang Mus'ab bin Umair.
Kita pergi ke nombor 47. Bawah tajuk Rasulullah mengutus Suddi bin Ajlan. Saya tengok dalam kitab-kitab simpanan saya tentang Suddi bin Ajlan ni, saya tak jumpa kisah tentang dia ni. Kan, tapi ada dalam hadis Nabi kita baca. Riwayat daripada Imam Tabrani bahawa Abu Umamah berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku kepada kaumku untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Kan Abu Umamah kata, aku diutus kepada kaumku untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Ketika aku sampai ke tempat kaumku, aku dapati kaumku sedang memerah susu ternakan mereka. Sedang memerah susu ternakan mereka, kemudian meminum susunya. Ketika mereka melihatku, mereka berkata, selamat datang bagimu wahai Suddi bin Ajlan. Kami mendengar khabar bahawa kamu telah terkena sihir Muhammad. Orang kau tak, aku dengar kau dah kena sihir Muhammad ni, kata dia. Pada Suddi ni, Muhammad ni. Pertanyaan itu aku jawab, tidak. Aku tidak terkena sihir sedikit pun. Namun aku beriman kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk mengajak kamu ke dalam agama Islam. Kata Suddi bin Ajlan ni, aku ni diutus untuk ajak kau masuk agama Islam. Ketika aku sedang berdakwah, tiba-tiba sebahagian daripada kaumku membawa hidangan besar dan diletakkan di hadapan. Mereka kemudian berkumpul dan makan bersama. Orang Arab biasa daging kambing lah. Kan, makanan-makanan daging-daging lah banyak kan, mewah. Daging masa tu. Mereka mengajakku makan bersama. Ajakan mereka aku tolak. Maafkan aku tidak akan makan barang yang tidak disembelih atas nama Allah, kerana perkara itu diharamkan oleh Allah. Kata Suddi ni, aku tak nak makan sebab ni kau sembelih bukan atas nama Allah Ta'ala. Main korek, main bunuh ya. Dia bukan tak boleh makan makanan yang tidak disembelih atas nama Allah. Apa jua makanan yang bukan kerana Allah Ta'ala tak boleh makan pun. Haram makan. Umpamanya macam makanan-makanan yang dulu kita dah bahaskan kan. Makanan yang disediakan untuk sembahan-sembahan. Ketokong, buah apple, buah anggur. Kita lalu kat kebun tu tengok buah anggur yang mahal tu. Kita pun ambil sulih, tak mengas rasa, manis pula, ambil sulih lagi lama habis. Makanan tu tak boleh makan, tak, dia haram. Ataupun makanan yang buat sembahan. Orang Melayu kita tu dia sebut apa tu? Bila pergi kambing seekor ke apa tuan, pelantar minyak, togak tiang tak mun, apa dia punya istilah pasangan jak apa? Pasangan ancak nama kan. Apa nama ilmu tu dia nonggak-nonggakan tiang tak bangun tiang tu. Namun kata kita kena sembah kambing seekor ni tadi kan. Setan sini dia bagi makan setan tu. Dia pun sama menteragah kambing tu. Jadi setan lah kau sembah. Dia tak boleh makan tu. Kan, untuk sembahan-sembahan ni jangan dimakan. Dulu kita tak tahu kocok-kocik, tapi saya tak makan dah, kawan-kawan saya makan. Baik benar tu. Tak betul tu pengalaman dulu kan. Itu tak boleh makan. Walaupun sedap mana pun. Haram makan. Jadi Suddi bin Ajlan tak nak makan. Sebab disembelih bukan kerana Allah. Allah telah menurunkan ayat berbunyi, kata Suddi. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'ala an-nusub. Wa an tastaqsimu bil azlam. Surah Maidah. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai, yakni binatang yang tidak disembelih kecuali ikan dan belalang, dan darah yang keluar mengalir kecuali boleh makan limpa dan hati. Walahmul khinzir, dan daging babi. Daging babi tak boleh makan. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik,
Terjorut leher. Dan yang mati dipukul. Badan mampu lembu tu, makan lembu tu pula. Tak boleh. Wal mutaraddiyah, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi pun tak boleh makan. Wa ma akalas sabu', dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas. Ini semua bangkai-bangkai yang haiwan-haiwan mati yang tak disembelih, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Mana binatang-binatang sebut tadi, cokik, pukul, jatuh sampai tinggi, mati ditanduk, yang dimakan binatang buas. Kok sampai sembelih, boleh dimakan. Kotak jangan makan. Dan haram disembelih dan haram dimakan juga yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Ni tilik nasib ni. Tengok tangan kau ni, esok ni kau kahwin dengan orang bau ni. Tapi bini kau 3 tadi kan. Masalah anak kau tak ada tadi. Tilik lah. Ni orang jual labu ni. Itu ngarut semua tu kan. Setiap kali aku mengajak mereka memeluk agama Islam, mereka selalu menolak. Kata Suddi ni. Bila aku ajak memeluk Islam, tak layan. Kemudian ketika aku merasa haus, aku meminta air. Jadi Suddi ni bila haus, minta air. Namun mereka berkata, jangan kamu meminta air kepada kami. Matilah kamu kehausan. Sekejap makan tak nak. Kata binatang ni tak boleh makan. Haram lah, apa semua lah. Minta air lah. Matilah kau. Mati hawilah kau kat situ. Kemudian aku tutupi kepalaku dengan kain serban. Tak dapat air, dia tutup kain serban kepala dan aku tidur di bawah teriknya matahari. Tidur bawah terik matahari, tutup kepala. Dalam tidur itu aku bermimpi melihat seorang yang datang dengan membawa cawan yang berisikan minuman. Kemudian aku minum seteguk. Setelah itu aku terbangun dan rasa hausku telah hilang sama sekali. Satu kitab tak sempat saya tengok tadi, kitab-kitab yang menghimpunkan tentang karamah-karamah, kelebihan-kelebihan yang berlaku maunah dan pertolongan Allah Ta'ala kepada sahabat-sahabat. Pelik-pelik berlaku pada sahabat. Banyak yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya yang berlaku kepada Suddi ni. Minta air, tak diberi. Akhirnya dia tidur dalam keadaan panas terik itu, tutup kepala dengan serban. Lindung kepala. Dan ketika itulah dia bermimpi. Datang orang, bawa minuman, bagi dia minum. Akhirnya lepas dia minum tu dia hilang, haus dia hilang sama sekali. Terus hilang. Berlaku kepada para sahabat. Boleh tak berlaku hari ini? Boleh. Boleh berlaku kepada kita hari ini. Tetapi berlaku biasanya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan. Kerana ibadah dia mungkin kerana amalan ni tak banyak. Tapi satu amalan tu dia istiqamah. Mungkin melayakkan dia untuk dapat perkara yang sama seperti mana pernah berlaku sahabat. Mungkin dia bersalawat daripada kecil sampai ke tua, salawat tu dia baca-baca sampai akhir dia dapat kelebihan. Ataupun dia ni bukan orang yang meninggalkan berwuduk sampai kelebihan. Ataupun orang ni sebelum tidur dia akan ambil baca Quran, selawat kat Nabi. Orang macam ni biasanya dia akan dapat macam-macam kelebihan yang diberi oleh Allah Ta'ala berdasarkan amalan-amalan. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, dia kerja baca ngaji Quran. Seminggu tu penuh. Ngajar Quran kerja. Siang, kalau Sabtu Ahad tu, subuh, duha kang, petang kang, lepas asar kang, malam kang, malam-malam telefon memang ngajar Quran. Memang dia khadam mandiri ni untuk ngajar Quran ke orang. Dan ramai dah orang-orang yang berpuluh-puluh, bukan puluh tuan. Kalau campuran berpuluh kali khatam tu dengan orang, ratus orang dah khatam kat tangan dia. Seorang tu khatam berpuluh-puluh kali. Kadang-kadang tu anak-anak orang rumah ajak cuti pun tak pek sebab nak ngajar Quran. Tapi Tuhan muliakan dia. Allah Ta'ala muliakan dia. Murahkan rezeki dia. Walaupun dia ustaz biasa je. Tak ada besar gaji. Tapi Tuhan beri dia kelebihan. Orang mandang dia syukur je. Kan? Jadi banyaklah orang pengarah mandang dia syukur. Orang yang mandang dia syukur. Dia banyak kelebihan ni. Orang-orang kena
Tuhan mudahkanlah urusan dia. Setiap kali ada masalah rumah, Tuhan mudahkan urusan. Sampai berapa kali dah. Dia tak ada duit nak pergi umrah ni. Tapi dah 2-3 kali dah orang hantar dia umrah. Orang hantar dia pergi umrah. Orang hantar dia pergi umrah. Orang hantar dia pergi umrah. Dengan rumah sekali. Pergi umrah. Hanya mengajar Quran ni. Mengajar Quran. Gaji pun cikgu. Bukan orang pengarah apa. Tapi Allah Ta'ala muliakan dia. Baru ni saya jumpa dia. Saya kata, saya rasa dalam masa terokek ni. Saya dah pergi Mekah sekali lagi ni. Apa pula? Ada orang dah bunyi kat kawan ni. Saya nak hantar Ustaz tu pergi Mekah. Dengar kan telinga orang cerita dengan dia. Mekah lagi. 3-4 kali pergi Mekah dah. Kita yang bekerja ni apa yang ngumpul duit tak sampai-sampai kat Mekah. Dia pergi 3-4 kali dah. Kemuliaan Tuhan beri. Kerana dia jadi khadam betul ke Quran. Habis semua orang mengajar Quran. Sampai orang mati pun kalau boleh besok saya nak ustaz ni mandi dengan saya, semayang dengan saya. InsyaAllah kan orang nampak kebaikan. Tak rugi kita tuan-tuan mengajar Quran, baca Quran. Jadi bacalah setiap hari Quran ni. Jangan tak baca. Itu tuan-tuan tentang kisah Suddi bin Ajlan. Sikit lagi tuan-tuan ya. Sebab tak berbaloi ya. Kita mula 7.50. Jam tu betul tak tu? Betul kan? Betul kan? Sikit lagi kita ambil seorang ni. Cerita ni pendek ya. Kita ambil pula Ahnaf bin Qais. Lepas ni kita berhenti. Ayat 8 ni akhir ada sikitnya kita baca. Ibnu Abi Asim meriwayatkan Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu berkata, ketika aku sedang bertawaf semasa pemerintahan Uthman bin Affan, tiba-tiba datang seorang memegang tanganku. Ahnaf ni dia zaman Sayyidina Uthman. Jadi tabi'in Ahnaf ni. Dia sedang tawaf, tiba-tiba ada orang pegang tangannya. Dan berkata, mahukah aku berikan khabar gembira kepadamu? Orang tu cakap, kau nak tak aku berikan kamu berita gembira? Ahnaf kata, ya. Orang tu tanya, masih ingatkah kamu kepadaku ketika Rasulullah SAW mengutusku untuk mengajak kaummu ke dalam agama Islam? Orang tu cakap, kau ingat tak aku lagi? Dulu aku pernah ngajak kaum kau masuk agama Islam. Kau tanya aku, ku ketahui bahawa kamu mengajak kepada suatu kebaikan. Apakah baginda juga mengajak kita kepada kebaikan? Ahnaf tanya orang tu. Aku tahu Rasulullah tu ajak. Aku tahu kau ajak kepada kebaikan. Nabi tu ajak kita kepada kebaikan yang sama kau. Ketika khabar ini aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, baginda terus berdoa, ya Allah, ampunkan si Ahnaf. Sedangkan Ahnaf sendiri mengatakan, tidak ada sesuatu yang aku sukai lebih daripada ajaran baginda. Nabi doa Ahnaf ni. Itu hadis pertama tentang Ahnaf, pendeknya. Yang kedua, Ahmad dan Tabrani juga meriwayatkan dalam hadisnya, masih ingat kamu kepada Ahnaf bin Qais ketika aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajak kaummu iaitu Bani Sa'ad memeluk agama Islam, lalu kamu berkata, demi Allah, apa yang kamu katakan itu adalah sesuatu yang baik. Ketika aku beritahu khabarmu itu kepada Rasulullah SAW, baginda kemudian berdoa, ya Allah, ampunkan si Ahnaf. Di saat itu Ahnaf juga berkata, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang aku sukai lebih daripada ajakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang Ahnaf yang dia tawaf zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Umar. Lepas tu pula orang pegang tangan ni, konan diri. Kau ingat tak aku lagi kata dia? Kan? Jadi Rasulullah, orang tu sampaikan Rasulullah doakan Ahnaf bin Qais ni. Ahnaf bin Qais ni tuan-tuan, dia adalah tabi'in. Dan dia ni sempat berguru dengan Sayyidina Umar. Ahnaf bin Qais ni. Di mana dia ni satu ketika bila diarahkan untuk pergi ke Basrah. Zaman Sayyidina Umar, dia diarahkan untuk bergabung dengan panglima perang di Basrah itu namanya Utbah. Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan di Basrah pada ketika itu. Dan dia daripada Ahsa di Najd. Dia naik kuda bersama kaumnya Bani Tamim. Ahnaf ni pergi ke Basrah, duduk di Basrah bergabung dengan
Utbah bin Ghazwan. Pada ketika itu Utbah bin Ghazwan ni panglima perang yang dilantik oleh Sayyidina Umar. Dan satu hari Sayyidina Umar minta Utbah bin Ghazwan ni hantar 10 orang terbaik daripada panglima-panglima perang ni. Dia panglima perang besar. Minta bawah-bawah ni 10 panglima terbaik. Maka Utbah bin Ghazwan ikut perintah Sayyidina Umar, dihantarnya 10 orang terbaik. Di antara 10 orang terbaik itu termasuk Ahnaf bin Qais, dan dia di antara orang yang paling muda pada ketika itu. Sampai zaman Sayyidina Umar, sebab Sayyidina Umar nak tahu apa cerita orang-orang tentera-tentera Islam yang dihantar ke kawasan-kawasan ni. Macam Ahnaf ni dihantar di Basrah. Jadi 10 orang ni dia bertempat-tempat yang berbeza. Kan masa tu empayar Islam makin luas zaman Sayyidina Umar. 10 orang ni pun Sayyidina Umar kata, aku tahu yang ada kat Madinah ni, aku tahu dah cerita kan. Tapi kau duduk jauh-jauh ni aku tak tahu, aku nak sendiri tahu daripada kamu. Apa yang berlaku di sana. Aku nak kau sendiri cakap. Ni macam cerita Piramli dah panggil, Kajur panggil orang kan, semua duduk. Masalah tikus macam orang kampung tu kan, minta ada tikus macam itulah. Di sorang gitu. Sampailah sekali Ahnaf bin Qais. Sebab dia pun muda, dia bercakap. Dia cakap apa? Cakap dia tu dalam petah tak sama macam utusan-utusan lain tu. Cuma dalam riwayat tak ceritalah apa utusan lain tu sebut, tapi Sayyidina Umar memang kagum dengan Ahnaf punya pengaduan tu. Apa Ahnaf cakap? Ahnaf puji Allah Ta'ala, selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Ahnaf, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu lihat tentera-tentera yang kamu hantar ke Mesir, mereka itu duduk di Mesir, duduk mewarisi tempat yang ditinggalkan oleh Fir'aun, penuh dengan kekayaan. Selesa duduk kat situ, istana-istana besar-besar. Seronok tentera-tentera Islam yang berkawal di sana. Kamu pula lihat, ya Amir Mukminin, tentera-tentera Islam, orang yang kamu utuskan ke Parsi. Di sana, mereka pun mewarisi tempat-tempat yang indah, pohon-pohon, pokok-pokok yang banyak buah. Istana-istana raja-raja, kaisar-kaisar Parsi. Mereka pun hidup dalam keadaan yang banyak pokok buah-buahan. Begitu juga tentera kita yang ada di Syam, Syria. Air putih, air tawar mengalir. Aman, damai. Mereka minum air macam-macam. Seronok. Tempat itu subur. Tetapi aku, ya Rasulullah, dengan kaumku, kau hantar ke Basrah. Yang ada tepi itu laut asin. Lepas itulah padang pasir, tak ada apa-apa. Kau yang kontang. Susah orang kaum aku di situ, ya Rasulullah. Mereka hidup susah. Air putih pun tak ada. Aku mohon supaya engkau, ya Amirul Mukminin, hantar orang untuk buat terusan yang boleh mengalirkan air sungai, air tawar ke tempat tentera-tentera aku berkawal di sana. Mereka perlukan bekalan makanan, minuman yang elok supaya mereka lebih bersemangat untuk mengembangkan agama ni. Sayyidina Umar dengar terpegun. Sehingga Sayyidina Umar kata, kenapa kau lain ni tak sebut macam budak ni sebut? Dia semua, sehingga Sayyidina Umar sebut, kamu ni adalah pemimpin orang-orang Basrah. Otak dia memikirkan orang-orang yang lain. Memikirkan orang-orang lain. Sehingga ketika nak balik, Sayyidina Umar pesan untuk bagi kepada Ahnaf bin Qais ni bekalan. Untuk kaum ni, untuk dia lah. Kata Ahnaf bin Qais, ya Amirul Mukminin, aku tidak datang jauh-jauh memukul perut-perut unta dengan kakiku ni. Tunggang jauh nak jumpa kau ni semata-mata nak dapat bekalan. Aku bukan nak bekalan, ya Amirul Mukminin. Tetapi aku nak engkau buat air saluran bekalan yang baik untuk kaum aku. Untuk tentera-tentera aku yang ada di Basrah sekarang. Kagum Sayyidina Umar. Lepas itu semua dibagi balik 9 orang. Dia kena tahan. Kau tak boleh balik ke Sayyidina Umar. Duduk dengan aku. Setahun Ahnaf bin Qais duduk dengan Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar tahan? Sebab Sayyidina Umar nampak Ahnaf ni, kebolehan dia bercakap, peta, otak cerdik. Orang ni kan kotak botol-botol, dia pasak dengan keimanan. Akhir nanti dia terpengaruh dengan dunia. Dengan kepandaian dia bercakap, nanti salah bunuh. Maka Sayyidina Umar didik dia. Sayyidina Umar ajar dia. Sehingga akhirnya sebelum dia kembali, Sayyidina Umar sebut, aku tak boleh melihat engkau wahai Ahnaf, melainkan kebaikan. Mudah-mudahan
Apa yang aku lihat luaran kamu ni, begitu juga yang ada dalam batinmu, wahai Ahnaf. Kata Sayyidina Umar. Dia berguru dengan Sayyidina Umar selama setahun. Duduk dengan Sayyidina Umar, warna baliklah dia duduk situ. Ahnaf bin Qais. Dan Ahnaf bin Qais inilah yang dihantar sebagai panglima perang oleh Sayyidina Umar ke Parsi, timur Parsi. Menentang orang-orang Parsi yang selalu memungkiri janji. Janji damai dilanggar oleh seorang tentera panglima perang namanya Hurmuzan. Hurmuzan ni selalu, orang Parsi selalu macam Israel lah, langgar perjanjian. Sayyidina Umar marah. Hantar siapa? Ahnaf bin Qais. Dalam masa yang sama, Sayyidina Umar pesan pada Musa al-Asy'ari, salah seorang panglima perang, kau tolong tengok Ahnaf bin Qais ni, kau berbincanglah dengan dia. Di sana, dia seorang Hurmuzan ni, di benteng yang paling kukuh. Sampai akhirnya Hurmuzan ni lari. Sampailah tinggal benteng dia yang paling kukuh namanya Tustur. Di Tustur. Dia tak boleh lari dah. Ahnaf suruh serah diri. Dia tak nak serah diri. Kata dia, aku ada 100 panah ni. Kau tahu wahai Ahnaf, aku jarang, aku manah tak penuh. Kalau kau datang, confirm 100 orang mati. Habis kau nak apa? Kata Ahnaf, aku nak kau adili aku. Aku nak Umar Al-Khattab yang mengadili aku. Aku nak dihukum oleh Umar Al-Khattab. Baik, kata dia. Aku jamin, kata Ahnaf. Dia letak panah, cokau. Diambil, tangkap oleh Anas bin Malik. Dibawa sampai ke Madinah. Bawa. Dalam perjalanan tu, sampai ke Madinah, Ahnaf pakaikan balik. Dengan mahkota, pakaikan panglima perang lah. Macam raja-raja ni. Baju tetakan omeh banyak. Cari Sayyidina Umar kat rumah. Tak ada Sayyidina Umar. Tanya budak-budak main, mana nampak tak khalifah? Dia pergi ke masjid, kata budak-budak tu. Sebab ada orang datang nak jumpa dia. Orang datang daripada Kufah. Pergi ke masjid, tak jumpa Sayyidina Umar. Mana pula pergi Sayyidina Umar? Cari. Akhirnya orang kata, nampak tidur. Punju masjid tu, terlatih jumpa tadi utusan daripada Kufah. Waktu dah balik, Sayyidina Umar kelatihan tidur. Tidur beralaskan serban. Dalam pakai serban, baju macam orang biasa ya. Orang pada buka rakan balik kebunnya. Itu tidur. Itu tanpa jumpa tidur. Macam orang kebiasaan lah. Datang Hurmuz ni dibawa oleh Ahnaf bin Qais. Mana? Maka Ahnaf bin Qais ni bawa Hurmuzan ni sampai zaman Sayyidina Umar. Dia beri syarat dengan seorang pun membising-bising, biar Umar terbangun dengan sendiri. Tunggu ya. 5 orang Parsi ni kan. Siapa pula orang terlentang tidur duduk pandang ramai ni. Dia tanya seorang orang Madinah yang faham bahasa Parsi. Siapa orang tidur ni? Itulah Umar. Tercongang Hurmuzan ni. Umar macam ni. Dalam sejarah tuan-tuan tengok. Itulah banyak perang yang akhirnya Islam. Di tangan Umar. Tengok, ya Allah ya Tuhanku. Canggih kau tu orang khalifah. Perdana Menteri tidur pakai singlet. Itu kan bayangan. Nampak dia pergi tidur ke Masjid Putrajaya, tidur pakai singlet. Kan polik empat itu tentu lebih kuat. Macam orang kebiasaan nak tengok, ya Allah ya Tuhanku. Heran orang tengok, ini khalifah. Amir Mukminin yang empire Islam besar bawah dia macam ni ya keadaan. Dengan pakaiannya, dengan tidur dia. Mana pengawalnya? Tanya kepada sahabat yang boleh bahasa Parsi. Umar tak ada, khalifah Islam tak ada pengawal. Tak ada escort, tak ada pengawal peribadi dia. Tak ada pengawal peribadi dia. Selamat tak ada. Dia tidur bungkak seorang. Tak ada kau dah bunuh dia tu. Ni sekarang dia tak sampai lagi, dah sampai 10 orang dah kat depan tu dah kan. Belum sampai dah sampai 10 orang kat depan dah. Siap tengok ke kanan depan belakang, kata bawah tengok. Sayyidina Umar tidur kat masjid, tak ada orang nak kacau. Kata Ahnaf jangan bising-bising. Sehingga Sayyidina Umar orang budak main di tepi masjid tu bising-bising, dia terjaga. Dia jaga tengok. Dah ada depan dia Ahnaf. Dah ada Hurmuzan. Tuan-tuan tahu tak? Sayyidina Umar bangun, tengok orang pakai indah, pakaian kebesaran macam raja-raja. Dia pun tanya kepada Ahnaf bin Qais. Wahai Ahnaf bin Qais, bukankah ini Hurmuzan? Dia tak kenal orang tu. Dia baru bangun tidur. Bukan kebiasaan, siapa ni? Dia yang buat kebiasaan itu? Tak ada. Ni Hurmuzan kan? Tarik kena ya? Sayyidina Umar. Ini kan Hurmuzan? Ya, kata Ahnaf. Ahnaf bin Qais lah yang menangkap Hurmuzan. Orang yang paling banyak melanggar perjanjian dengan orang Islam. Akhir berlaku dialog semua. Sayyidina Umar bagi dia minum.
Akhirnya Hurmuzan ni kagum dengan Sayyidina Umar ni, pribadi Islam dari tangan Sayyidina Umar. Ini kelebihan yang ada pada Sayyidina Umar pada orang Islam. Inilah yang berlaku dalam kehidupan Ahnaf bin Qais. Orang yang belajar dengan Sayyidina Umar Al-Faruq. Dan akhirnya tuan-tuan, satu riwayat yang ceritakan sebelum kita berhenti, mana satu hari datang orang ke rumah Ahnaf ni. Datang rumah Ahnaf, sambil-sambil itu saya berkomen lah. Datang ke rumah Ahnaf, tengok budak ni muda lagi, tapi muka orang lain ramai, budak-budak lain, tapi dia muka jernih, bersih. Maka Ahnaf ni pun heran. Dia tanya, apa yang kau pakai sapu kau kat muka kau ni? Apa jenama maskara apa pakai ni? Kan itu kan. Elok nak bersori-sori wajah kau ni. Apa yang kau pakai, kata Ahnaf bin Qais. Kau pakai apa? Ya, aku ada pakai sesuatu wahai Ahnaf. Apa? Aku hiasi muka aku dengan pertama, apabila aku berkata dengan perkataan yang benar. Apabila orang berkata, aku mendengar perkataannya, percakapannya. Apabila aku diberikan amanah, aku tidak mengkhianatinya. Dan apabila aku berjanji, aku menepatinya. 4 perkara Ahnaf beritahu kita. 1, orang jadi baik, penampilan yang muka jadi nampak orang suka melihat dia. Jadi ada sesuatu. 4 perkara ni pemberi jawab, wahai Ahnaf, memang aku hiasi diri aku dengan 4 perkara. Pertama, bila aku cakap, aku tak bohong. Bila orang yang bercakap, aku dengar cakap orang tu, aku raikan orang. Ketiga, kalau aku diberikan amanah, aku tidak mengkhianati amanah itu. Dan yang keempat, kalau aku berjanji, aku pasti akan tepati janji itu. Kata Ahnaf, benarlah kamu telah menghiasi diri kamu dengan akhlak yang mulia. Itu 4 perkara akhlak mulia yang akhirnya menjadikan wajah seseorang bersori-sori. Tak payahlah pakai maskara yang lain tu dah. Tak payahlah ambil daun lidah buaya digahar-gahar ke muka kau, tak payah. InsyaAllah buat 4 perkara ni. Nanti insyaAllah kelihatan baik di mata manusia. Wallahu alam tuan-tuan. Cukup sekadar itu untuk malam ni rasanya. Mohon ampun, mohon maaf kalau terlebih cakap, kasar bahasa. Qulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah lewat tuan-tuan, saya ingat. Ada soalan ke? Tak ada orang kan? Masing-masing pun dah ngantuk ni. Kita berhenti lagi kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahil alaihim masyaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi aktsara mimma natlub wasrif anhum kulla syarrin innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Alihim kiram ashabil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا
واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi bernyawa, bernafas sampai ke saat ini. Mohon kita pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan asbab kita menghadiri majlis ilmu seumpama ini menjadikan kehidupan kita lebih tenang, rezeki kita lebih murah, kesihatan kita lebih lebih baik lagi, dan mudahan azam dan semangat kita sentiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadat, tuan-tuan, beribadat dan beribadat sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sampai ke muka surat 146. Nombor 46. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat 146. Iaitu hari ini kita akan sama-sama melihat seorang lagi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pengajar Al-Quran. Kan tajuk Mus'ab bin Umair, seorang pengajar Al-Quran. Jadi kita tengok dalam kitab ni ada dua hadis yang hampir sama. Kita baca kedua-duanya kemudian kita bahaskan siapakah dia Mus'ab bin Umair ni. Hadis yang pertama daripada Abu Nuaim meriwayatkan bahawa Urwah bin Zubair berkata, ketika sebahagian kaum Ansar telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa kebaikan bagi penduduk Madinah seluruhnya, iaitu kaum Ansar Madinah, pada tahun seterusnya, menghantarkan utusan untuk meminta diutuskan seorang pendakwah yang dapat mengajar orang mendalami Al-Quran, kerana perkara ini akan memudahkan seorang untuk memeluk agama Islam. Jadi daripada hadis Abu Nuaim ni menceritakan bahawasanya riwayat